لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gema Nur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gema Nur Iman pada petang ini. InsyaAllah petang ini Al-Fadhil Ustaz akan menyambung bacaan Al-Quran pada muka surat 23 surah Al-Baqarah ayat 146 dan akan menyemak bacaan para jemaah yang ikut serta pada petang ini diikuti dengan kupasan tafsir Al-Jalalain untuk sama-sama kita amati peringatan kalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam kuliah asar petang ini. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan kuliah dengan Ummul Kitab dan seterusnya memulakan sesi tahsin dan tafsir kita untuk hari ini. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada pengurusi majlis. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala agar limpah kurniaan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala memberi saya dan kita semua taufik untuk menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menerima dan menjadikan ia asbab untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan sambung pengajian tahsinul Quran bersama dengan bahasan tafsir Al-Jalalain pada petang ini pada muka surat 23 ayat yang ke-146 insya-Allah. Insya-Allah kita sediakan mushaf di hadapan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم
يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Allah dipersilakan peserta yang pertama, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ataina kitaba ya'rifuna. Tak sampai Ustaz. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunan minal muntarin walikullin wijhatun huwa muwalliha wastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Pada Makjah. Jadi insyaAllah terjemahan ayat yang ke-146. Terima kasih Ustaz. Orang-orang yang kami telah berikan mereka kitab, yakni Taurat dan Injil, yakni Ahlul Kitab, Yahudi, Nasara. Jadi mereka mengetahui, mengenal sifat-sifat Nabi SAW seperti sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nak bagi penekanan, Masya Allah, Allah SWT gunakan perumpamaan mengenal anak-anak mereka sendiri ni ada penekanan, takkid. Seorang bapa, seorang mak, dia akan kenal anak dia lebih daripada anak dia mengenal dia. Mak ataupun ayah akan kenal anak-anak mereka lebih daripada anak-anak mengenal mak dan ayah. Sebab apa? Sebabkan mereka menjaga daripada lahir. Mereka lihat dia membesar daripada kecil, daripada bayi, kanak-kanak, dewasa. Mereka lihat bagaimana perubahan dan wajah, muka, badan, dan sampaikan kalau ada apa, tai lalat ke ataupun tanda lahir ke, mereka tahu kat mana. Berbanding dengan anak, kadang-kadang mereka tak tahu kat mana tanda lahir mak ayah. Kadang-kadang mereka tidak tahu tempat yang tersembunyi, tempat yang mereka tidak pernah nampak. Jadi Masya Allah,
Nak bagi penekanan orang-orang Yahudi dan Nasara ni, mereka sangat-sangat kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri, sehingga kan Hazrat Abdullah bin Salam yang mana dia sebelum ni adalah seorang ahlul kitab Yahudi kan, sebelum memeluk Islam, beliau berkata laqad araftuhu, aku mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ra'aituhu, semasa aku melihat dia. Sebaik saja aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dah kenal dah. Itu bagi tahu betapa banyaknya tanda-tanda yang telah diberitahu dan telah diberitahu dalam kitab mereka, Injil, kitab untuk Hazrat Abdullah bin Salam, dalam kitab Taurat Yahudi, kitab Taurat dah beritahu dan semua tanda-tanda kenabian Nabi SAW ada pada Nabi SAW. Sehingga kan dia kata apa? Hazrat Abdullah bin Salam kata, aku mengetahui Nabi SAW sebaik saja aku melihat dia, melihat baginda, kama a'rifu ibni, seperti mana aku mengetahui anak aku sendiri. Dan sampaikan dia kata apa? Wa ma'rifati li Muhammadin ashaddu. Dan aku kenal Nabi SAW, lebih lagi aku kenal anak aku sendiri. Masya Allah. Jadi orang-orang Yahudi ni, orang Ahlul Kitab ni, mereka sangat-sangat kenal. Dan mereka yakin itulah Nabi SAW. Itulah dia. Mereka mengetahui dan mereka tahu. Mereka yakin. Tapi wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya segolongan daripada mereka ini sungguh mereka menyembunyikan kebenaran itu sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi ini sifat orang Yahudi, mereka menyembunyikan hak, menyembunyikan kebenaran. Supaya apa? Supaya orang-orang lain tidak mengikut agama Islam, tidak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalas al-haqqu, ayat ke-147, al-haqqu, kebenaran itu dari Tuhan kamu, Tuhan. Maka fala takunanna, maka janganlah sesekali kamu menjadi sebahagian daripada orang-orang yang ragu. Orang-orang yang ragu dalam kebenaran. Kemudian seterusnya ayat 148, dan tiap-tiap umat memiliki arah atau kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Jadi tiap-tiap umat Nabi ada kiblat tersendiri. Fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Di mana sahaja kamu berada, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kamu semuanya pada hari kiamat. Di mana sahaja kamu berada, ini di mana sahaja kamu meninggal, wafat kamu pada hari kiamat ataupun sebelum itu kamu dah mati, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kamu kesemuanya pada hari kiamat nanti. Mati dekat mana? Tengah lautan, dekat padang pasir, dah menjadi hancur, dah tak ada nama orang, dah tak ada nama, badan pun tak ada kan. Dekat tengah hutan, dalam gunung, kat mana sahaja kamu berada, pada hari kiamat nanti kita semua akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas bergantung dengan amalan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap sesuatu maha berkuasa. InsyaAllah seterusnya ayat 149. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Nah, insyaAllah seterusnya persilakan. Terima kasih Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فويلوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ولا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Dan alhamdulillah sama-sama. Masya-Allah. Jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahan ayat 149. Dan dari mana sahaja kamu keluar, sama ada bersafar, berhijrah, maka hadapkanlah wajahmu, ini dalam solat, ke arah Masjidil Haram. Ini qiblat. Jadi kat mana sahaja keluarlah apa ni hukum ataupun usul fiqh, kaedah fiqh, kat mana sahaja kita berada, kalau kita nak solat, masya-Allah, hendaklah kita menghadap qiblat. Dan sesungguhnya ia, ini sungguhnya iaitu menghadap kiblat itu adalah kebenaran daripada Tuhanmu. Jadi ini Allah SWT nak mengulang kembali untuk memberi penekanan. Jangan kamu ada syak wasangka tentang kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Jangan kamu ada syak, adakah ini betul? Sebelum ni menghadap ke Masjidil Aqsa, sekarang menghadap ke Masjidil Haram. Dia nak buang 100% prasangka kan, syak kiblat ke arah Masjidil Haram ni Allah SWT ulang balik. Wa innahu lal haqq. Sesungguhnya dengar, inilah kebenaran daripada Tuhanmu. Dan Allah SWT tidak lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Dan Allah SWT ulang kembali. Dan di mana sahaja kamu keluar, maka hadaplah wajahmu dalam solat ke arah Masjidil Haram. Allah SWT ulang lagi. Supaya apa? Li'alla, antara sebab supaya agar tidak ada bagi manusia. Bagi manusia di sini yang dimaksudkan manusia dalam kataan lafaz ini adalah orang Yahudi dan ataupun orang musyrik. Orang Yahudi ataupun orang musyrik. Jadi supaya orang-orang Yahudi, orang yang musyrik ini tidak ada ke atas kamu alasan, hujjah. Hujjah, yang mana orang Yahudi akan kata, oh, tengok orang Islam itu, mereka mengingkari agama kita, tetapi dia mengikut kiblat kita, Masjidil Aqsa.
Dan orang musyrik pula kata apa? Orang musyrik kata, oh orang Islam ni mendakwa ikut agama Nabi Ibrahim, tetapi dia bercanggah kiblahnya Kaabah. Jadi supaya tidak adanya hujah orang Yahudi dan orang musyrik ni, Allah Subhanahu Wa Taala menghadapkan kiblat ke arah Masjidil Haram. Kecuali illal ladzina zalamu, kecuali orang-orang yang mereka zalim, melampaui batas di antara mereka. Fala takhshawhum, maka jangan kamu takut pada mereka dan takutlah kepada aku. Jangan hirau, jangan endah mereka punya bantahan tentang kiblat ini. Takutlah aku dan sempurnakanlah nikmat-nikmat aku ke atas kamu. Apa maksud sempurnakan? Dengan kamu menyampaikan, berdakwah, menyampaikan, mengajar, petunjuk. Wala'allakum tahtadun, dan semoga agar kamu mendapat petunjuk. Ini kebenaran. Baiklah, Masya Allah. Seterusnya ayat 151. Kama أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. InsyaAllah dipersilakan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Terima kasih Ustaz. Sadaqallahul Azim. Tak buka mic. Minta maaf, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jadi ayat 151 punya terjemahan. Sebagaimana kami telah mengutuskan kepada kamu seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad, dari golongan kamu, dia membacakan kepada kamu ayat-ayat kami, yakni Al-Quran, dan dia menyucikan kamu dari syirik dan maksiat, dan dia mengajarkan kamu kitab Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah, dan dia mengajarkan apa yang belum kamu dahulu kamu mengetahui. Jadi 4 asas dakwah Nabi SAW
Iaitu pertama membaca ayat-ayat Al-Quran ke atas kamu. Jadi macam mana Allah SWT kama unzila diturunkan Nabi SAW sampaikan kepada umat ini sampai sanad bersanad sampai Nabi SAW sampailah pembacaan ini pada zaman sekarang. Dan yang kedua yuzakikum dan menyucikan kamu. Tazkiyatun nafs, menyucikan nafsu dan menyucikan diri daripada syirik. Dan yang ketiga mengajar kamu Al-Quran dan hikmah, kitab dan hikmah, sunnah. Hikmah di sini sunnah. Yang keempatnya yu'allimukum, mengajar kamu mengenai apa yang tidak kamu dahulu mengetahui, sama ada duniawi dan lagi ukhrawi. Jadi 4 asas dakwah Nabi SAW. Dan seterusnya ayat 152, maka ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingatkan kamu. Ingat akan kamu. Jadi Allah SWT kata apa? Zikir kepada aku akan ingat kamu. Aku akan balas. Hadis apa? Hadis Qudsi apa? Allah SWT sebut apa? Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang selalu ingat aku, zikir kepada aku akan ingat dia. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'in. Siapa yang dia berzikir di dalam satu jemaah, satu kelompok, maka Allah SWT akan kata apa? Aku akan mengingat dia lebih baik daripada jemaah dianya, jemaah para malaikat. Sebab tu zikir, antara zikir adalah baca Al-Quran. Masya-Allah, baca Al-Quran afdalul zikr, lebih baik daripada zikir membaca Al-Quran. Dan kita jaga juga zikir-zikir pagi dan zikir petang. Ada zikir-zikir yang masnun, doa-doa masnun itu termasuk zikir ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja. Doa-doa masnun itu zikir, doa-doa yang disunatkan dan Nabi SAW ajar kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kita. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada hajat, kita ada permohonan, ada doa minta Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Sebab tu ulama kata penting mementingkan menjaga amal, menjaga amal supaya nanti apabila kita doa malaikat bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pun kenal, ini aku kenal suara ni, masya-Allah, dia selalu zikir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu baca Quran, dia selalu doa ni, jaga tahajud ni. Kalau kita sekali-sekala kan, jadi mereka pun pelik, ni suara mana ni? Jarang-jarang aku dengar suara ni. Jadi sentiasalah berzikir pada Allah SWT. Washkuruli, dan syukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu mengingkariku, wala takfurun. Seterusnya ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi nak minta pertolongan, nak minta permohonan, maka mintalah dengan melakukan amalan sabar. Sabar itu terbahagi kepada 3. Ulama kata apa? Sabar ala ta'ah. Sabar yang pertama, sabar ke atas ketaatan. Allah SWT suruh kita solat 5 waktu sehari semalam, kita sabar, kita amalkan. Allah SWT suruh kita bayar zakat, kita sabar, kita amalkan, kita buat. Allah SWT suruh kita puasa dan bulan Ramadan wajibkan, jadi kita sabar. Yang pertama. Yang kedua, sabar ke atas bala bencana yang berlaku. Keluarga terdekat meninggal, keluarga meninggal, timpa musibah, bala bencana, jadi kita sabar.
Yang ketiganya sabar 'alal ma'siyah, sabar ke atas maksiat. Ini apa yang Allah SWT larang kita tidak lakukan, apa yang Allah SWT haramkan kita sabar, tekan hawa nafsu kita tidak lakukan. Wassalah, dan sabar dan minta pertolongan dengan solat. Semoga Allah SWT bersama orang yang sabar, yakni Allah SWT akan menolongnya. Allah SWT bersamanya, jadi Allah SWT akan memperkenankan apa yang dia minta. InsyaAllah seterusnya ayat 154, surat 24. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. InsyaAllah silakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullah khair wa iyyakum ahsanal jazak. Seterusnya terjemahannya ayat 154. Dan janganlah kamu katakan bagi sesiapa yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala amwat, mayat, mereka telah mati. Jangan kamu katakan mereka mati. Bal ahya, bahkan mereka ni hidup. Walakin, tetapi tidak kamu menyedarinya. Jadi ayat 154 ni ada yang diturunkan dalam Hasyiah Sawi mengatakan ayat ini diturunkan mengenai syuhada Badar, peperangan Badar. Orang Islam pada masa itu
seramai 14 orang, terbunuh 6 daripada golongan Muhajirin dan 8 daripada Ansar. Dan orang-orang musyrik dan orang munafik, mereka berkata, tengoklah ini, mereka telah mati. Orang musyrik kata, syuhada Badar mereka telah mati. Dan mereka telah sia-siakan diri mereka, sia-siakan, mereka telah meninggalkan dunia ni dan kelazatannya. Jadi mereka mendakwa syuhada Badar ni mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat ini, jangan kamu katakan mereka mati. Jadi para syuhada yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni tidak mati. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Ahya, mereka ni hidup. Tetapi hidup yang alam yang kita tidak boleh rasa, kita tak boleh menyedarinya. Hadis sahihain, bahkan disebut apa, orang-orang yang mati di jalan Allah SWT ni, yang dibunuh di jalan Allah SWT ni, ruh-ruh mereka diletakkan di dalam perut burung yang berwarna hijau, yang mana burung itu dia akan terbang kat mana saja dia kendaki di dalam syurga. InsyaAllah. Ini syuhada ni, mereka ni diletakkan dalam perut burung. Burung yang berwarna hijau dalam syurga Allah SWT. Dan kat mana saja mereka nak pergi, kan, Allah SWT, burung itu akan bawa pergi. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada yang mengatakan, ulama kontemporari mengatakan burung dimaknakan juga dengan zaman sekarang ni kata apa, kapal terbang ataupun jet, ataupun roket, apa sajalah yang boleh dimaknakan dengan burung ini. Masya-Allah. Jadi mereka ni bebas. Syuhada ni mereka bebas. Kat mana saja mereka nak pergi dalam syurga, mereka burung tersebut akan bawa. Jadi walakin la tash'urun, tetapi kita ni yang dalam alam dunia ni kita tak boleh menyedari sebab kita bukan dalam alam mereka. Jadi ruh mereka ni, jasad mereka, bahkan jasad mereka ni hidup di alam tersebut. Seterusnya Allah SWT ayat 155, Allah SWT firman, wala nabluwannakum. Ini kita kena faham. Dan pasti benar-benar, sungguhnya kami akan menguji kamu. Jadi ini ayat yang mana kita kena ambil perhatian. Sebab kan kalau kita beriman dengan Allah SWT, kita beriman dengan Al-Quran, ayat ni kalau kita betul-betul bawa dalam diri kita, apa sahaja kesusahan, apa sahaja musibah, apa sahaja yang berlaku, bala bencana yang berlaku, insya-Allah kita akan dapat bersabar dengan tenang. Allah Ta'ala kata apa? Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada ketakutan terhadap musuh, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwal dan kekurangan dari harta benda, wal anfusi dan kekurangan pada jiwa, nyawa, dengan sebab sakit, penyakit, mati, dan sebab terbunuh, dengan sebab kematian yang lain, wasamarat dan kekurangan daripada buah-buahan. Jadi ini sebagai ujian. Allah Ta'ala kata apa? Pasti Allah Ta'ala akan uji. Dan apabila masa itu berlaku, masa itu dan keadaan ini berlaku pada kita, ingat, wabasyiris sabirin ini, dan
berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka? Allah SWT menerangkan sifat orang-orang bersabar ni pada ayat 156 ini. Alladina, iaitu orang-orang yang apabila menimpa mereka musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kita akan kembali. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila berlaku musibah, kematian, bala bencana, mereka akan berkata, mengatakan inna lillah, kita ni hamba Allah SWT. Allah SWT boleh buat apa saja dengan kita. Dan hanya kepada Allah Ta'ala lah kita akan kembali. Maka harapkan ganjaran pada Allah SWT dengan sebab kita sabar ni. Kita cakap kat diri kita, nanti kita satu hari kita akan jumpa Allah SWT pasti. Jadi ini semua sementara. Yang bala bencana, kematian dan sepertinya sementara. Nanti kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terlebih baik ni adalah kita bersabar. Dalam hadis mengatakan, man istarja'a 'inda al-musibah ajarahu Allah fiha wa akhlafa Allah 'alaihi khaira. Hadis mengatakan, siapa yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un semasa musibah berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjarinya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan apa yang dia telah musibah ataupun apa yang dia telah terlepas daripadanya. Yang berlaku kepadanya, Allah SWT akan gantikan dengan yang lebih baik. Mungkin yang lebih baik itu dekat dunia dan mungkin lebih baik itu dekat akhirat. Kita tak nampak. Dalam satu hadis yang lain, ada hadis mengatakan, meriwayatkan ada suatu hari Nabi SAW punya misbah, pelita telah terpadam. Maka Nabi SAW pun membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Hazrat Aisyah mendengar kata, ini hanya pelita. Kenapa perlu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tidak ada siapa meninggal, tidak ada siapa berlaku bencana. Maka Nabi SAW kata apa? Setiap apa yang menjadi buruk bagi seorang mukmin, merasa buruk oleh seorang mukmin, maka fahuwa musibah, maka dia adalah musibah. Jadi pelita sepatutnya dia menerangkan dengan izin Allah, tapi keadaan itu tiba-tiba dia padam, maka dia menyusahkan, gelap dan sepertinya, maka itu setiap apa yang menyusahkan orang Islam maka dipanggil musibah. Jadi setiap kali ada berlaku walaupun kecil, hendaklah kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan daripada dalam hadis Abu Daud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala doa, masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut siapakah orang-orang ini, yang orang bersabar dengan sifat yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ganjaran ni? Ulaika, ayat 157. Mereka itulah ke atas mereka salawat, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat dan nikmat. Rahmat ini nikmat. Wa ulaika, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Ini Allah SWT iktiraf. Siapa yang bersabar, siapa yang bersabar atas musibah yang berlaku, dan Allah Ta'ala dah iktiraf, dan orang inilah ulaika, mereka lah yang akan dapat pengampunan Allah, mereka akan dapat rahmat, dan mereka inilah orang-orang yang dapat hidayah.
InsyaAllah. Seterusnya ayat 157. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah. Seterusnya terjemahan ayat 158. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah. Safa dinamakan Safa kerana Nabi Adam AS pernah duduk di atasnya. Nabi Adam ni dia punya gelaran Safiyullah, teman sejati Allah SWT. Safa. Dan dinamakan Marwah sebabkan isterinya Hawa alaihi salam pernah duduk ke atas. Baik, jadi sesungguhnya Safa dan Marwah ni daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Syiar, yakni tanda-tanda menunjukkan agama Allah Subhanahu wa taala. Faman hajja, maka sesiapa yang beribadat haji al-baita, akan Kaabah, ataupun dia melakukan umrah, maka tidak ada dosa ke atasnya untuk bertawaf. Ini tawaf kat sini maksudnya sa'i. Sebabkan bihima ni pada kedua-duanya Safa dan Marwah. Tawaf maksudnya di sini sa'i. Ini sa'i pada kedua-dua Safa dan Marwah. Jadi fala junaha alaihi, tidak ada dosa ni. Sesungguhnya di dalam melakukan ibadat haji ataupun umrah diwajibkan
diwajibkan melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala ada yang ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah SWT menyebut tidak ada dosa tapi bermaksud itu wajib. Tidak ada dosa tetapi bermakna wajib, fardu. Ini sa'i itu wajib di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jadi apakah peristiwanya Bukit Safa dan Marwah ni Allah SWT sebut sebagai syiar petanda agama Allah SWT. Apabila Allah SWT memfardukan haji, maka sahabat-sahabat ada yang orang Islam, ada yang mereka rasa tidak suka. Sebabkan apa? Sebabkan orang-orang jahiliyah dulu pun mereka membuat sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi kalau kita buat macam ada perbuatan yang jahiliyah dahulu. Jadi Allah SWT kata tak. Dan sesungguhnya Safa dan Marwah ni betul-betul adalah syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang jahiliyah dulu pernah buat juga. Orang buat buat sa'i antara Safa dan Marwah. Sebabkan dulu Safa dan Marwah ni ada dalam letak dua berhala besar. Dekat Safa pun satu berhala, dekat Marwah pun diorang tak satu berhala, dan mereka akan sentuh atas sapu. Kalau mereka sampai Safa akan sapu ke atas berhala, dan satu lagi dekat Marwah ke atas sapu. Jadi Allah SWT nak hilangkan rasa tak suka itu, rasa benci itu. Allah SWT kata apa? Kata Safa dan Marwah ni daripada syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa man tatawwa, dan sesiapa yang dia sukarela mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tu maha mensyukuri, maha mengetahui. Jadi masya-Allah, selalunya hajjah ataupun insya-Allah yang pernah buat umrah dia tahulah ayat ni. Sebab masa dia sa'i dia akan baca ayat ini, inna safa wal marwata. Mungkin dah masya-Allah dari peserta ini pun dah hafal dah pun ayat ini insya-Allah. Seterusnya ayat 159, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk setelah apa yang kami menerangkannya pada manusia di dalam kitab kat sini Taurat. Jadi orang-orang ini adalah orang Yahudi. Mereka sembunyikan hukum hakam Allah, sifat Nabi SAW. Maka ulaika, mereka itulah orang-orang yang Allah SWT melaknat mereka, dan orang-orang lain yang melaknat, dan para pelaknat pun melaknat mereka, iaitu dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh orang-orang mukmin, dan siapa sahaja yang mendoakan laknat ke atas mereka. Bahkan dikatakan haiwan-haiwan, binatang-binatang pun mendoakan laknat ke atas orang yang sedemikian menyembunyikan ayat-ayat Allah SWT. Baik, seterusnya ayat 160, kecuali orang-orang yang mereka bertaubat. Ni Allah SWT punya sifat tawwab, maha menerima taubat. Siapa saja orang yang tadi tu, yang dilaknat tadi tu, kalau mereka taubat, kan, bagi tahu sifat tawwab Allah SWT ni sangat-sangat luas, maha menerima taubat. Banyak dalam hadis katakan ada satu pintu taubat yang terbuka, yang mana dari satu pintu ke arah satu pintu, lebarnya selama 70 tahun, masirah sab'ina aman, sampai 70 tahun luasnya dia punya pintu taubat Allah SWT. Dan bagi tahu Allah SWT ni maha penerima taubat siapa saja, selagi mana matahari tidak terbit daripada barat lah, insya-Allah. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki amal mereka, dan mereka menjelaskan
apa yang taubat yang mereka lakukan. Maksudnya jelas betul dan menjelaskan kalau kat sini menjelaskan ayat tanda-tanda ayat Allah SWT yang mereka telah sembunyikan itu. Faulaika, maka mereka itulah orang yang Allah SWT kata apa? Aku akan menerima taubat atas mereka dan aku ini Maha penerima taubat, Maha penyayang. InsyaAllah seterusnya ayat 161 insyaAllah terakhirlah. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. InsyaAllah dipersilakan. Siapa nak buat bacaan akhir, ayat terakhir, silakan. Saya baca boleh? Silakan Puan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama. Seterusnya terjemahan ayat 161. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedangkan mereka kafir. Ini dalam keadaan kafir, kekufuran mereka. Mereka itulah ke atas mereka laknat Allah Subhanahu wa taala dan laknat para malaikat dan laknat manusia kesemuanya. Jadi yang betul-betul telah mati dalam keadaan kafir. Jadi kalau dia tak mati lagi, kita tak boleh nak laknat mereka, melainkan kalau telah disabitkan dengan hadis ataupun doa Nabi SAW lah. Dan sebabkan kemungkinan mereka diterima, Allah SWT memberi hidayat kepada mereka. Wallahu alam. Jadi khalidina fiha, mereka orang-orang kekal di dalamnya, ini dalam laknat, dan tidak diringankan ataupun dalamnya laknat ataupun dalam ini neraka Allah SWT. Jadi mereka ni, orang yang mati dalam keadaan kafir ni, mereka kekal dalam laknat, tidak diringankan ke atas mereka azab siksaan dan tidak pula mereka ditangguhkan. Orang yang kafir ni, yang mati masuk neraka ni, dia punya siksaan yang paling ringan adalah dipakaikan capal, kasut yang panas, sampaikan otak akan bergelegak. Itu hadis mengatakan itu diberikan kepada Abu Talib. Yang paling ringan lah itu, masya-Allah. Jadi mereka tidak akan diringankan ke atas mereka siksaan dan tidak pula mereka ditangguhkan. Dan ayat 163 terakhir turunkan semasa orang musyrik mengatakan sif lana rabbak, ceritakan kepada kami macam mana keadaan Tuhan kamu.
Jadi Allah SWT kata apa? Ya ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Orang musyrik, Masya Allah, dia banyak Tuhan dia berhala pun 360 berhala. Tapi orang Islam, agama Islam, orang Islam menyembah hanya Tuhan yang esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, ilahu wahid, dan tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. InsyaAllah. Jadi, alhamdulillah, setakat itu sahaja untuk pengajian tahsin Quran pada petang ini. InsyaAllah, siapa-siapa yang terlepas ataupun belum sempat baca, maaf, silap saya, kurangan daripada kesilapan saya, yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung pengajian tahsin Quran pada minggu hadapan, insyaAllah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar yang telah menyimak bacaan para jemaah petang ini bermula ayat 146 hingga 163 dan juga berkongsi tafsir dari ayat-ayat yang dibaca. Memetik ayat 155 dan 156 yang dibaca pada petang ini, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Besar peringatan ini buat kita sebagaimana yang telah Ustaz perjelaskan sebentar tadi. Tidaklah kehidupan dunia ini sebagai tempat bersenang lenang, dan hendaklah kita sentiasa kembalikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan, lebih-lebih lagi saat diuji. Kerana setiap ujian itu ada perhitungan amal dan sentiasa mendidik diri untuk membentuk sifat hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini di halaqah Al-Quran yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu meraih redha, keampunan dan rahmatnya yang maha luas. Amin, amin, Allahumma amin. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah asar ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemah Nur Iman memohon jutaan kemaafan. InsyaAllah kita akan bertemu semula usai maghrib malam ini dalam kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah asar kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. جزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملت سوءا أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam